السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما دائمين متتابعين متلازمين إلى حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم آمين. أما بعد. Bersambung bacaan menggunakan al-ashbah wal nadhair. Al-ashbah wal nadhair. Ada muka surat 167. Baik. Kita masih terikat dengan kaedah yang kedua, kaedah besar yang kedua, iaitu al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Sesuatu yang yakin tak boleh dibatalkan dengan syak ataupun keraguan yang berlaku. Dan di bawah kaedah itu ada banyak kaedah-kaedah kecil. Antaranya pada muka surat 166 yang kita baca kemarin ialah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal bagi setiap benda kecuali ibadat adalah diharuskan. Yakni secara yakinnya tanpa dalil mengharuskan, tanpa dalil menyebut tentang harusnya perkara tersebut, kita kata dia adalah harus. Hinggalah ada dalil datang menunjukkan bahawa dia bukan lagi harus. Ketika itu kita hukumkan dengan haram. Diharamkan sesuatu dengan dalil. Tanpa dalil asalnya ialah diharuskan. Baik, kita dah faham kaedah, cuma kita tambah pada masalah yang berkait di bawah kaedah tersebut, muka surat 167. Wa yatakharraju an hadhihi al-qa'idati kathirun min al-masail al-mushkil haluha. Dan terkeluar, yatakharraj maknanya terkeluar ataupun berhasillah daripada kaedah di atas banyak masalah-masalah yang muskil. Dia punya apa? Statusnya haluha. Statusnya masih muskil. Itu. Minha al-hayawanu al-muskilu amruha. Muskil ni maknanya yang masih muskil, yang tak pasti. Kenapa masih muskil? Kerana tidak ada nas kata boleh. Justru namun tidak juga ada nas mengatakan haram. Tidak. Sesuatu perkara yang tidak ada nas kata boleh ataupun haram. Ada sebuah hadis Nabi istilahkan sebagai apa? Asy-syubuhat. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara perkara halal dan perkara haram itu, antara halal dan haram ada banyak perkara-perkara yang statusnya apa? Mushtabihat. Yang masih sama-sama hukumnya. Kenapa sama? Kerana tidak ada dalil menyebut kata boleh, juga tidak ada dalil kata haram. Kalau dia sebut kata boleh, halal, mudah saja kita kata halal. Kalau dia sebut kata dia haram, mudah saja kita kata dia haram. Tidak ada kemuskilan ketika itu, tidak ada syubhat lagi. Namun yang tidak ada dalil tentang halal ataupun haram itu dikatakan al-muskil haluha. Jadi dalam keadaan kemuskilan itu, maka kita perlu berkaedah untuk mengatakan dia halal ataupun haram. Maka kaedahnya apa? Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadul ad-dalilu ala tahrim. Baik. Contoh yang pertama ialah binatang yang ada kemuskilan, keraguan tentang apa? Tentang sifat dan cirinya. Amruhu. Maka disebut pun Quran kata nama binatang itu halal. Dia bukan baqarah. Dia bukan dia panggil apa? Al-an'am. Al-an'am ialah apa dia? Unta, lembu dan juga kambing. Itu al-an'am disebut dalam Quran. Bahimatul an'am. Jelas mengatakan halal. Al-an'am. Apa dia? Unta, lembu dan juga kambing. Dia juga binatang yang serupa dengan dia. Kalau unta, kita akan jumpa kemudian insyaAllah.
Kalau kita lembu, kebau barangkali. Kalau kita kambing, mungkin apa, kharuf dan sebagainya yang hampir sama. Jadi kita kata halal, kijang seumpamanya. Itu tak apa jelas. Ada benda yang diharamkan, sebut dah kemarin. Antaranya apa? Lahmu khinzir. Baik, ataupun yang Quran sebut tentang ciri-ciri yang diharamkan, yang dia memburu dengan kuku yang panjang, kuku yang kuat, dengan dia memburu dengan taring yang kuat dan sebagainya. Itu diharamkan juga jelas. Itu tidak mengapa. Tapi ada kes di sana binatang kata al-mushkil amruhu. Baik, apa hukumnya? Wa fihi wajhani, ada dua pendapat. Contoh macam sebut barulah tupai. Apa hukum makan tupai? Nak kata halal, dalil tak sebut kata tupai boleh. Nak kata haram juga tidak ada dalil kata haram. Al-mushkil amruhu. Jadi kes tupai ni kes yang kita ada kemusykilan, keraguan hukumnya. Maka wajhan, ada dua pendapat. As-sahhuhuma, yang paling sahih antara dua pendapat ialah al-hillu adalah halal. Adalah halal. Al-hilluna maknanya halal, bukan al-hallu. Hallu makna penyelesaian. Al-hillu maknanya halal. Selesai. Baik. Wa minha, antaranya lagi apa? An-nabatu al-majhulu tasmiyatu, ialah tumbuhan yang tak diketahui namanya. Berarti tumbuhan-tumbuhan tadi hayawan. Apa beza hayawan dengan tumbuhan? Siapa boleh bagi tahu? Dalam mantik dia perbincangan namanya ada juga hayawan. Hayawan dalam mantik, dalam ilmu logik, dia lawannya ialah al-jamad. Jamad. Dalam itu ialah ilmu logik, ilmu mantik. Hayawan ialah ma taharraka binafsi wa iradati. Binatang yang bergerak sendiri dan dengan kehendak sendiri. Idea dia, azam dia pun berjalan tanpa perlu apa, digerakkan oleh orang lain. Itu dikatakan hayawan. Jadi dengan tarikh itu, dengan tarikh mantik terhadap hayawan, maknanya apa? Manusia adalah hayawan. Betul? Tak apalah. Yang kedua, lawan hayawan namanya jamad. Jamad adalah benda yang apa? Tidak bergerak dengan sendiri tanpa iradah. Maknanya dia tidak ada iradah dan dia tidak boleh bergerak sendiri. Nak gerak kena ada orang dorong, nak gerak kena orang tekan minyak dia, nak gerak kena orang kayuh dia, pun dia bergerak. Itu namanya jamad. Jadi basikal itu namanya jamad. Ni macam kita ada sumpah barang-barang yang tak bergerak, namanya apa? Jamad. Tak apalah. Baik. Dan an-nabat, tumbuhan itu termasuk dalam kategori jamad. Tumbuh-tumbuhan termasuk dalam kategori al-jamad. Jadi tumbuhan yang tak dipasti namanya apa? Betul. Quran sebut kalau az-zaqqum min syajariz zaqqum, apa hukum makan dia? Dapat makan buah zaqqum. Agak. Sebulan Quran buah tu. Itu makanan ahli neraka. Dapat nak boleh untuk neraka kan macam mana? Baik. Yang tu wala yazabillah lah. Betul tak? Buah-buahan ni sebut bagi apa? Beracun. Nak tahu bahawa racun bukan payah, binatang pun tak makan. Kalau masuk dalam hutan, nampak pokok tu buah banyak je. Buah banyak, lebat sampai luruh ni, betul tak? Tapi tak ada binatang makan buah. Nak kata tubai pun tak tebuk. Nak kata yang tebuk tubai pun tak ada. Maknanya kata apa? Kita manusia jangan terbiang makan. Nak terbiang makan, jangan gagah makan. Pasal binatang pun tak makan, awak makan, maknanya ada benda, ada kesnya. Walaupun tak tahu apa nama, apa dia punya rasa, apa punya sebagainya, maka kita kata baiklah, sebab ukurannya di situ tak apalah. Kalau tumbuhan-tumbuhan yang tak tahu apakah bendanya, namanya, maka kata al-mutawalli, kata Syekh al-Mutawalli juga mazhab Syafi'i, orangnya yahrum aklu, haram makan tumbuhan tadi. Jadi pendapat ini bercanggah dengan kaedah kita. Tapi pendapat ini bercanggah dengan kaedah kita. Sebab itulah tengok di belakang, wa khalafahu Nawawi, bercanggah pendapat Mutawi tadi oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa maksud? Wa qala, dan dia kata wal al-aqrabu al-muwafiq lil mahdi an Syafi'i fi allati qablaha al-hillu. Yang paling hampir, yang paling tepat dengan apa yang diriwayatkan al-mahdi, yang diriwayatkan, yang dihikayat oleh Imam Syafi'i pada masa sebelumnya lah kita katakan dengan halal. Pokok tu tak tahu nama apa pun, kalau kita pasti dia tidak beracun, tidak berbahaya dan sebagainya, tapi tidak memudaratkan kesihatan, maka makanlah. Hukum halal itu lebih hampir pada kaedah. Itu lebih hampir kepada kaedah Imam Syafi'i.
al-aslu fil asya' al-ibahah bi. Adapun pendapat mutawalli itu agak kurang kuat, ditolaklah. Tapi benda ni nampaknya benda khilafiyah. Tidak.